Perakaunan kos adalah proses mendaftar, mengklasifikasi, menganalisis, meringkaskan dan menetapkan khusus tindakan alternatif yang berbeza untuk mengawal kos. Ia bertujuan untuk mengira kos pengeluaran dan perkhidmatan secara saintifik dan memudahkan kawalan dan pengurangan kos. Perakaunan kos juga adalah gabungan antara perakaunan keuangan dan perakaunan pengurusan. Perakaunan kos adalah pemprosesan dan penilaian data kos operasi untuk mengeluarkan maklumat bagi pelaporan keuangan, perancangan dan kawalan dalaman, serta bagi keputusan-keputusan tertentu. Ini bermakna perakaunan kos merupakan kos mengumpul dan melaporkan maklumat keuangan dan bukan keuangan yang berkaitan dengan kos penggunaan sumber operasi. Kos penggunaan sumber adalah seperti kos bahan, kos buruh dan kos overhead. Terdapat 4 objektif perakaunan kos yang utama. Pertama, sebagai kawalan kos, kawalan penting adalah pihak pengurusan untuk menentukan operasi jabatan, proses dan kos dalam keadaan terkawal dengan meminimum kos produk dan perkhidmatan tanpa menjejaskan kualiti. Perakaunan kos mengawal kos dengan menggunakan pelbagai teknik seperti kos standard dan kawalan belanjawan. Kedua, untuk membuat keputusan. Maklumat kos yang dipersembahkan dengan betul dan tepat amat berguna kepada pihak pengurusan dalaman membuat keputusan yang boleh memberi kesan terhadap prestasi dan kedudukan keuangan perniagaan sama ada dalam jangka masa pendek maupun dalam jangka masa panjang. Objektif yang ketiga adalah untuk membuat perancangan dengan menganalisis maklumat dan aktiviti kos yang lepas serta bandingkan dengan maklumat kos yang terkini. Ia akan membantu dalam membuat perancangan yang baik. Seterusnya, dapat mempertimbangkan prestasi pada masa hadapan. Keempat, penentuan dengan anggaran harga. Dalam penentuan harga, faktor kos merupakan faktor yang penting di samping beberapa faktor yang lain seperti pasaran, persaingan dan lain-lain. Selain itu, terdapat 4 kepentingan dalam penyediaan perakaunan kos. Pertama, maklumat untuk pengurusan. Perakaunan kos memberi manfaat kepada pengurusan sebagai alat untuk membangunkan belanjawan dan menubuhkan program kawalan kos yang boleh meningkatkan keuntungan syarikat pada masa hadapan. Kedua, manfaat pengguna dengan mengurangkan kos. Maklumat utama kos adalah untuk mengurangkan kos pengeluaran bagi memaksimumkan faedah perniagaan. Pengurangan kos secara umumnya diteruskan kepada penggunaan mendapatkan produk berkualiti pada harga yang lebih rendah. Kepentingan yang ketiga adalah bantuan kepada pelabur dan institusi keuangan. Pelabur ingin mengetahui keadaan keuangan dan keupayaan pendapatan perniagaan. Seorang pelabur mesti mengumpul maklumat mengenai organisasi sebelum membuat keputusan pelaburan dan maklumat tersebut dapat dikumpulkan dari perakaunan kos. Ia juga berfaedah untuk institusi keuangan dan pelaburan kerana ia mendedahkan kedudukan keuntungan dan keuangan di mana mereka berhasrat untuk melabur. Keempat dan terakhir, kepentingan dalam penyediaan perakaunan kos ialah faedah untuk pekerja. Perakaunan kos membantu menetapkan upah pekerja dan menekankan penggunaan sistem buruh dan saintifik yang cekap untuk pembayaran gaji. Latar belakang syarikat. Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang merupakan sebuah hotel yang ditubuhkan pada tahun 2001 yang menawarkan perkhidmatan perhotelan yang terletak di Pulau Pinang. Oleh kerana Pulau Pinang ialah antara destinasi pelancongan yang terbaik di Malaysia, ia telah menjadikan Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang antara hotel yang digemari oleh pelancong dari serantau negara dan luar negara. Soul of Sri Malaysia merupakan inisiatif baru bagi penjenamaan semula Sri Malaysia menggabungkan nilai-nilai murni yang bakal diterapkan kepada kaki tangan dan juga pelanggan Hotel Sri Malaysia. Ia merangkumi elemen brand attribute, brand attitude dan brand soul. Seterusnya akan memberikan kesan brand recall yang mengaitkan karakter perkhidmatan yang diterima pelanggan. Elemen dalam brand attitude perlu diserahkan bersama impak luaran brand attribute sebagai sokongan memacu ke arah titik sasaran brand soul untuk menjadikan Hotel Sri Malaysia sebagai penginapan selesa. Program penjenamaan semula ini adalah berlandaskan kepada sasaran dalam mengembalikan market credibility dan guest certification kepada penghujung Hotel Sri Malaysia. Selain itu, Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang juga mempunyai restoran tersendiri iaitu Restoran Rasa-Rasa. Konsep, idea dan hidangan di restoran rasa-rasa ini
mendapat sentuhan dari chef selebriti tanah air dengan konsep modern contemporary, berteraskan elemen tradisional dan menggabungkan pilihan hidangan setempat bersama sajian popular barat bagi memberi lebih pilihan kepada pelanggan. Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang adalah rangkaian hotel mid-range yang terbesar di Malaysia. Hotel ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan bersama-sama dengan Kementerian Pelancongan Malaysia untuk meningkatkan pertumbuhan industri pelancongan tempatan. Rangkaian Hotel Sri Malaysia Sdn Bhd telah diketubuhkan pada bulan April 1994 bagi pengurusan rangkaian hotel kos sederhana di seluruh negara. Syarikat ini mempunyai modal berbayar dan daripada modal tersebut adalah dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan dan melalui Menteri Keuangan. Ini adalah rambang rebranding rasmi terbaru Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang. Ini pula merupakan logo rasmi Hotel Sri Malaysia yang digunakan pakai seluruh Malaysia. Terdapat 4 perkhidmatan yang ditawarkan di Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang, iaitu yang pertama, perkhidmatan bilik hotel room, yang kedua, perkhidmatan restoran, yang ketiga, perkhidmatan dewan bar room, dan yang keempat, perkhidmatan bilik mesyuarat dan seminar meeting room. Perkhidmatan bilik hotel room. Pihak hotel menyediakan kemudahan bilik kepada mereka yang berminat untuk bermalam di situ. Terdapat pelbagai promosi dan pakej pilihan yang boleh didapati mengikut kehendak pelanggan seperti pakej honeymoon bagi pasangan yang baru berkahwin dan juga promosi sempena cuti sekolah bagi pelanggan yang mempunyai keluarga dan ingin membawa anak-anak mereka bercuti di Pulau Pinang. Untuk menyewa bilik, pelanggan boleh terus ke kaunter walk-in atau boleh menghubungi pihak hotel. Selain itu, bilik juga boleh ditempah secara online melalui Agoda, Traveloka, Trip.com dan Expedia. Terdapat 9 kategori bilik yang boleh dipilih oleh pelanggan mengikut kepada kesuaian mereka. Antara kategori bilik yang ditawarkan oleh ialah Suite Duplex, bilik Superior Queen, bilik Deluxe Double dan Suite Family. Perkhidmatan restoran. Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang juga mempunyai restoran mereka tersendiri, iaitu restoran rasa-rasa. Di sini mereka menyediakan pelbagai menu yang menarik untuk dihidangkan kepada para pelanggan antara menu lokal dan juga barat. Fokus restoran ini bukan sahaja untuk menarik para pelanggan hotel yang menempah bilik, tapi ianya juga untuk menarik orang luar yang bukan menginap di hotel. Beberapa pakej dan promosi menu disediakan, antaranya ialah pakej buffet makan malam, tengah hari dan juga high tea. Buffet steamboat juga disediakan. Dengan hanya berbayar harga RM40 bagi 2 orang pada setiap hari Rabu, pelanggan dapat menikmati green steamboat tanpa had dari pukul 5.30 petang hingga 10 malam. Perkhidmatan dewan bar room. Di Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang juga disediakan pakej sewaan dewan yang luas dan cantik bagi membolehkan pelanggan mengadakan aktiviti lain seperti majlis perkahwinan, majlis reunion, majlis anugerah atau majlis tahunan makan malam syarikat-syarikat korporat. Pihak hotel menyediakan kemudahan asas iaitu PA system, meja dan kerusi dan projektor kepada pelanggan yang memilih untuk menyewa di dewan bilik hotel. Pelbagai pakej yang menarik juga disediakan oleh pihak hotel mengikut aktiviti yang dikehendaki pelanggan. Pelanggan juga boleh menambah kelengkapan lain seperti pentas, mikrofon tambahan dan lain-lain lagi. Setiap tambahan yang dilakukan akan dikenakan caj tambahan. Seterusnya dan yang terakhir perkhidmatan yang ditawarkan ialah perkhidmatan bilik mesyuarat dan seminar meeting room. Pihak hotel juga menyediakan perkhidmatan bilik mesyuarat. Ini membolehkan pelanggan untuk melakukan aktiviti mesyuarat syarikat maupun seminar di Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang. Bilik mesyuarat ini boleh ditempah oleh pelanggan melalui panggilan telefon maupun di atas talian. Beberapa pakej ditawarkan oleh pihak hotel untuk menempah bilik mesyuarat ini. Antaranya ialah pakej mesyuarat atau seminar korporat dan pakej mesyuarat dan seminar kerajaan. Pelanggan juga boleh menambah beberapa perkara yang diinginkan seperti makan tengah hari maupun makan malam. Harga yang ditawarkan dikenakan berdasarkan permintaan pelanggan. Berdasarkan carta organisasi yang ditunjukkan, struktur organisasi Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang adalah berbentuk menegak. Ia menggunakan pengkhususan tugas dan rantaian arahan yang ketat untuk mencapai matlamat organisasi. Struktur organisasi diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif atau Pegawai Kewangan Kumpulan dan dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, operasi hotel. Yang kedua, jualan dan pemasaran.
Yang ketiga, komunikasi korporat. Dan yang keempat, sumber manusia dan pentadbiran. Proses penawaran perkhidmatan yang dilakukan oleh Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang mempunyai beberapa cara, iaitu dengan iklan di laman Facebook hotel, tempahan secara atas talian online dengan menggunakan aplikasi digital seperti Agoda, Traveloka, TripAdvisor dan beberapa laman web yang lain serta tempahan di kaunter hotel walk-in. Selain itu, hotel ini juga mempunyai laman utama yang tersendiri bagi memudahkan para pelanggan untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang. Selain itu, proses penawaran perkhidmatan yang dilakukan oleh pihak hotel pula ialah dengan memenuhi setiap permintaan pelanggan mereka yang menginap di hotel tersebut. Prosesnya bermula apabila pelanggan membuat permintaan menerusi panggilan hingga ke front desk. Permintaan tersebut akan diteruskan ke bahagian yang berkenaan seperti permintaan iron akan disambung ke bahagian housekeeping dan sebagainya. Menurut kenyataan pengurus hotel bahawa setiap permintaan pelanggan itu akan disambungkan ke bahagian-bahagian berkenaan dengan secepatnya. Ini menunjukkan bahawa pihak Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang melayan setiap pelanggan mereka dengan dedikasi, berwibawa dan sentiasa mementingkan keselesaan pelanggan mereka. Tujuan perekonan kos adalah proses mendirikan kos yang dibelanjakan dan piawai serta kos sebenar bagi operasi, proses, jabatan atau keluaran serta analisis varian. Ianya juga merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berhak dalam industri tertentu seperti penghilangan dan maklumat daripada data yang telah diproses digunakan dalam proses perancangan, pembuatan keputusan dan kawalan. Berikut merupakan antara tujuan perekonan kos. Kawalan kos sangat penting kepada pihak pengurusan untuk menentukan operasi jabatan proses dan kos dalam keadaan terkawal. Dengan adanya kawalan, ia membolehkan setiap bahagian dalam organisasi bekerja dengan cekap untuk mencapai objektif syarikat yang telah ditetapkan. Oleh itu, data-data yang diperoleh daripada perekonan kos sangat berguna untuk membedakan segala pembaziran dan kerugian yang telah berlaku disebabkan oleh ketidakcekapan supaya tindakan yang sewajarnya dapat diambil. Perekonan kos mengawal kos dengan menggunakan pelbagai teknik seperti kos standard dan kawalan belanjawan. Yang kedua adalah membuat keputusan. Maklumat kos yang dipersembahkan dengan betul dan tepat amat berguna kepada pihak pengurusan dalam membuat keputusan untuk mengawal prestasi dan kedudukan kewangan perniagaan sama ada dalam jangka masa pendek atau panjang. Contohnya, perekonan kos membolehkan pihak pengurusan menentukan kos kerja dan proses. Ia juga dapat mengesan kerugian dan pembaziran sebelum kerja disiapkan. Dengan ini, keputusan yang sewajarnya dapat dibuat untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar berlaku. Yang ketiga adalah membuat perancangan. Perancangan yang lebih baik dapat dibuat dengan menganalisis maklumat dan aktiviti kos yang lepas serta membandingkan dengan maklumat kos yang terkini. Perbandingan ini amat membantu dalam membuat perancangan untuk meningkatkan prestasi pada masa akan datang. Contohnya, perekonan kos menyediakan analisis terhadap ketidakcekapan yang telah berlaku dalam berbagai bentuk seperti pembaziran bahan mentah, masa, pembelanjaan, penggunaan mesin, alatan dan pelbagai lagi. Dengan ini, pihak pengurusan dapat membuat perancangan yang lebih rapi untuk mengurangkan ketidakcekapan ini di masa akan datang. Yang terakhir sekali adalah membuat anggaran harga. Perekonan kos dilakukan untuk membolehkan kos sesuatu produk dikira bagi tujuan menetapkan harga sebelum item tersebut dijual. Ini termasuklah dengan mengambil kira semua faktor yang terlibat dalam pendapatan harga produk tersebut seperti modal dan pesaing. Dengan ini, kos terkumpul dikelaskan dan dianalisis untuk menentukan kos unit. Harga jualan unit dikira dengan menambahkan keuntungan tertentu kepada kos unit. Memandangkan Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang menyediakan servis seperti perkhidmatan bilik, restoran dan juga ballroom, maka jumlah kos yang dilibatkan adalah berbeza di antara dua perkhidmatan tersebut. Yang pertama adalah bahan langsung. Ianya adalah komponen utama produk dan boleh dikenal pasti secara terus kepada keluaran. Untuk bilik, bahan langsung yang boleh dikenal pasti ialah kelengkapan di bilik mandi seperti sabun tangan, tisu dan gel mandian. Selain itu, air mineral, serbuk kopi dan teh juga disediakan oleh pihak hotel.
Setiap tambahan bilik seperti bantal akan dicas dengan jumlah yang ditambah. Untuk ballroom pula, pihak hotel menyediakan kemudahan asas PA sistem dan meja kepada pengunjung. Tambahan perkhidmatan seperti pentas, skrin, banyak, sistem lampu dan tambahan mikrofon akan dicas secara bersamaan mengikut kepada penyewa di mana. Kedua adalah buruh langsung. Buruh langsung ialah kos buruh yang boleh dikenal pasti secara terus kepada keluaran. Untuk bilik, pekerja yang melakukan housekeeping iaitu menukar cadar baru dan menambah bekalan kemudahan yang telah digunakan. Untuk ballroom pula, buruh langsungnya ialah pelayan. Sekiranya penyewa menginginkan pelayan yang mempunyai standard yang tinggi, mereka akan dikenakan caj tambahan mengikut jumlah tambahan yang dilakukan. Akhir sekali ialah cost overhead. Cost overhead adalah lain-lain kos perkilangan yang tidak boleh dikenal pasti secara terus kepada keluaran. Untuk bilik, kos-kos terbabit seperti bil utility, wifi, televisyen dan lain-lain lagi. Cost overhead tidak mengikut kepada jumlah kadar sewaan bulanan. Untuk ballroom pula, contoh kos ialah utility, elektrik, hiasan dan lain-lain lagi. Kos-kos overhead untuk kedua-dua perkhidmatan akan dipengaruhi oleh kekerapan sewaan yang dilakukan terhadap kedua-dua perkhidmatan tersebut. Menurut pihak hotel, mereka akan menanggung kos overhead yang tinggi pada musim perayaan dan cuti sekolah. Manakala kos overhead terendah yang akan dihadapi ialah pada awal tahun iaitu bulan Januari, ekoran daripada suasana rakyat Malaysia yang baru memulakan sesi persekolahan. Perekonan kos adalah proses menyediakan kos yang dibelanjawankan dan piawai serta kos sebenar bagi operasi, proses, jabatan atau keluaran serta analisis varian. Seperti syarikat yang kami kaji, Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang menggunakan kos perekonan kos normal. Pengiraan kos ini dikira daripada perkhidmatan yang ditawarkan iaitu perkhidmatan bilik, restoran, dewan dan juga bilik mesyuarat. Pengiraan kos untuk setiap perkhidmatan bilik adalah berlainan kerana setiap bilik mempunyai keluasan yang berbeza. Pengiraan untuk utility dan jumlah masa bekerja berbeza mengikut kategori bilik. Utility yang dimaksudkan termasuk penggunaan elektrik, wifi dan televisyen. Manakala kemudahan setiap bilik adalah sama untuk setiap kategori bilik iaitu termasuk segala peralatan mandi. Pengiraan kos untuk dewan dan bilik mesyuarat adalah mengikut tempahan pelanggan kerana setiap pelanggan memiliki keinginan yang berbeza. Tetapi pihak hotel menggunakan anggaran kos dalam mengira setiap kos yang digunakan dalam hal ini kerana penggunaan utility dianggap sama walaupun tiada tempahan daripada pelanggan. Pengekosan tempahan kerja merupakan satu kaedah pengekosan produk yang bertujuan untuk mengagihkan kos input seperti bahan langsung, buruh langsung dan kos overhead kepada produk. Ciri-ciri pengekosan kerja adalah dikeluarkan bergantung pada tempahan daripada pelanggan. Berdasarkan kajian kami terhadap Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang, kami telah mengenal pasti bahawa syarikat yang menjalankan aktiviti perkhidmatan ini menggunakan pengekosan tempahan kerja. Mengikut pengekosan tempahan kerja, ia merupakan pelbagai produk tapi berbeza antara satu sama lain. Kos turut dikumpulkan mengikut kerja. Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang ini terdapat pelbagai amenities iaitu kemudahan di mana ia merangkumi shampoo, sabun mandi, topi mandi dan brus gigi bagi sesebuah bilik. Pengambilan amenities ini adalah mengikut pesanan di mana ia menggunakan kuantiti pesanan ekonomi EOQ. EOQ ialah pendekatan untuk menentukan kuantiti pesanan optimum yang meminimumkan jumlah kos berubah mengikut saiz pesanan. Pesanan ini diambil sebanyak 2 kali seminggu. Di Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang, kos penyediaan sesuatu makanan akan meningkat jika permintaan oleh pelanggan bertambah. Contohnya di dalam bilik mesyuarat di hotel ini, harga untuk sebuah bilik mesyuarat adalah sebanyak RM240, termasuk kepada makanan yang akan disediakan. Tetapi jika pelanggan meminta makanan yang lebih dari peruntukan, kos akan meningkat. Di dalam bilik mesyuarat juga, pihak hotel akan menyediakan kemudahan lain seperti gula-gula, kertas A4, pensel dan marker. Barang-barang ini yang juga dikenali sebagai amenities akan dipesan mengikut kuantiti pesanan ekonomi bagi menjimatkan dan meminimumkan kos berubah. Proses pengumpulan kos adalah proses untuk mengenal pasti kos-kos yang terlibat untuk menentukan sama ada kos tersebut di bawah kategori bahan langsung, buruh langsung atau overhead. Pengumpulan kos akan disokong dengan dokumen sumber seperti resit, invoice atau pesanan belian. Berdasarkan temu bual kami bersama pengurus kewangan Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang, syarikat perhotelan ini menggunakan pengekosan standard. Syarikat tersebut juga menggunakan bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead kilang dalam mengumpulkan kos.
Bahan langsung yang terlibat termasuklah kemudahan bilik seperti sabun, shampoo bilik, berus gigi, shower gel, tisu, shower cap dan sebagainya. Antara contoh kos buruh langsung ialah gaji pengurus jabatan, housekeeping, penyelia, pengawal, gaji pekerja separuh masa dan sebagainya. Kos buruh dianggarkan 1 kali 1.5 bilik, iaitu seorang pekerja boleh menyelesaikan 1.5 bilik dalam satu masa. Kos overhead yang terlibat pula ialah kos utility, alatan dan sebagainya. Mengikut pengurus kewangan tersebut, kos utility seperti kos elektrik, air dan wifi merupakan kos yang paling sukar ditentukan, kerana kos tersebut tidak terlibat secara langsung dalam penggunaan. Kos utility dianggarkan berdasarkan kaki persegi suatu bilik. Kos utility suatu bilik tidak sama antara satu sama lain kerana penggunaan bilik tersebut tidak sama. Suatu kawasan sukar dianggarkan kos utility kerana penggunaannya berbeza. Sebagai contoh, kos utility ruangan lobi dianggarkan berbeza setiap bulan kerana kawasan tersebut menggunakan elektrik selama 24 jam. Hal ini sama juga kos dalam sebuah bilik turut dianggarkan selama 24 jam. Kos lain yang terlibat dalam pengekosan perhotelan ialah kemudahan dalam bilik mesyuarat. Sekiranya pelanggan menempah bilik mesyuarat, kos kemudahan yang digunakan juga dilibatkan. Selain kos elektrik, kos seperti air mineral, gula-gula, kacang, kertas dan pensel juga dilibatkan. Kos kemudahan seperti ini senang dikira kerana kos tersebut adalah tetap. Sebagai contoh, kos air mineral ialah 50 sen, gula-gula 20 sen dan lain-lain. Permintaan pelanggan untuk penggunaan forum untuk majlis tertentu pula melibatkan kos-kos yang berbeza, seperti elektrik, makanan dan penggunaan bahan lain seperti PA system menggunakan kos yang berbeza. Semakin banyak perkara yang diminta oleh pelanggan, semakin banyak kos yang dilibatkan untuk melaksanakan suatu majlis tersebut. Oleh itu, pengumpulan, pengklasifikasian dan peruntukan kos untuk syarikat perhotelan ditentukan berdasarkan permintaan pelanggan. Sebelum mengakhiri kajian ini, pengkaji kami mengutarakan beberapa cadangan dan saranan kepada pihak industri Hotel Sri Malaysia untuk dinilai serta dilakukan tindakan demi memajukan dan memantapkan lagi amalan perakaunan kos dalam bidang perhotelan di negara ini. Pengkaji mencadangkan kepada pihak pengurusan hotel agar dapat melakukan penambahbaikan dalam urusan-urusan berkaitan keselesaan servis yang diberikan, iaitu sistem pengurusan kualiti yang akan memberi kepuasan kepada pelanggan dan aktiviti peningkatan berterusan, harga yang ditawarkan berpatutan, penyediaan menu yang lebih menarik di restoran rasa-rasa, pengurusan sistem tempahan hotel dan pemantapan konsep makanan halal. Penambahbaikan dalam urusan-urusan tersebut mempunyai hubung kait yang rapat dengan prinsip amalan perakaunan kos, di mana setiap perkara yang dilaksanakan mestilah dibuat dengan cermat, teliti dan berhati-hati. Pertama sekali adalah keselesaan servis yang diberikan, iaitu sistem pengurusan kualiti yang akan memberi kepuasan kepada pelanggan dan aktiviti peningkatan berterusan. Perkara ini bukan sahaja memberi perkhidmatan berkualiti, malah membaiki sistem pengurusan yang perlu diambil kira berhubung dengan persekitaran, keselamatan pekerja-pekerja, keselamatan makanan dan lain-lain lagi. Hal ini menjadi perkara yang penting bagi pelanggan kerana keselesaan dan kepuasan ketika menginap di bilik yang disediakan adalah perkara utama untuk pelanggan bermula dengan memasuki hotel. Keselesaan pelanggan adalah perkara yang sangat penting jika Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang tidak mengambil serius tentang perkara ini. Hal ini kerana jika pelanggan tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan, maka mereka boleh mengalih kepada perkhidmatan yang lain yang mana memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Kedua adalah harga di mana ianya begitu memberikan impak yang besar kepada sesebuah perkhidmatan. Hal ini disebabkan pelanggan akan memilih mana-mana perkhidmatan yang lebih murah dan mampu dimiliki. Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang perlu memastikan harga yang diletakkan mestilah rendah daripada pesaing, di mana harga yang mampu memberikan saingan sengit kepada mereka supaya mereka tidak dapat mengikuti harga yang diletakkan Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang. Seterusnya, Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang juga boleh menawarkan lagi menu yang lebih menarik di restoran rasa-rasa. Jika pada masa ini restoran rasa-rasa hanya menawarkan menu lokal, steamboat dan juga barat, restoran ini mungkin boleh menambah beberapa menu lain seperti menu daripada Jepun, contohnya sushi dan juga ramen.
Ini kerana di Hotel Equatoria Penang dan juga Eureka Hotel Penang juga mempunyai restoran mereka sendiri, dan mereka menawarkan menu yang lebih kurang serupa dengan menu di restoran rasa-rasa, walaupun restoran rasa-rasa menggunakan khidmat chef selebriti yang terkenal. Restoran rasa-rasa mungkin boleh mempertimbangkan cadangan kami yang tak seberapa ini dengan menambah menu yang berasal dari Jepun. Di samping itu, pelancongan antarabangsa yang terus berkembang mencabar mutu sistem tempahan hotel dengan munculnya pelbagai agensi pelancongan online iaitu Online Travel Agent (OTA). Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang perlu menyeimbangkan harga yang dibagi kepada saluran OTA utama dan di laman web mereka sendiri untuk memastikan keuntungan yang sihat. Hotel juga perlu memahami pelanggan setia mereka dan menyediakan strategi pemasaran yang lebih proaktif. Tapi semua ini tidak mampu diperolehi dengan penggunaan sistem pengurusan yang sedia ada sekarang. Oleh sebab demikian, Allthing beri tumpuan dalam mewujudkan penyelesaian bagi masalah tersebut dengan manfaat inovasi teknologi maklumat blockchain. Dengan sistem AllNest, hotel mampu mengurangkan kos operasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendapat keuntungan lebih besar melalui platform berasaskan awan bersepadu. Allthing iaitu sebuah syarikat teknologi berasal dari negeri Taiwan yang terkenal dengan teknologi rantaian blockchain dan perniagaan e-dagang, melancarkan sistem pengurusan hotel AllNest Blockchain, sebuah platform pengurusan penginapan bersepadu yang mampu membantu hotel di seluruh dunia untuk meningkatkan kesedaran jenama dan kepuasan pelanggan. Amat sesuai dipraktikkan di semua hotel di Pulau Pinang kerana ini dapat menjalinkan hubungan dua hala antara negara kerana Pulau Pinang ramai rakyat yang berbangsa Cina. Selain daripada itu juga, pemantapan konsep makanan halal yang ditawarkan oleh Hotel Sri Malaysia kepada pelanggannya merupakan pilihan terbaik kepada mereka, di samping menjadi nilai tambah baik kepada pihak pengusaha hotel. Namun tanpa pengurusan yang sistematik dan bersifat komersial, ia akan menjejaskan usaha pihak hotel untuk menarik para pelancong Islam menginap di hotel tersebut. Oleh kerana itu, penerapan amalan pengurusan secara Islam dilihat sebagai satu elemen penting dalam usaha memberikan keyakinan kepada pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan makanan halal di dalam hotel. Sekaligus, pengurusan hotel dapat melakukan amalan perakaunan kos lebih sistematik kerana setiap keputusan yang dibuat tidak akan berlaku pembaziran, terutama dalam penyediaan makanan yang halal dan berkualiti yang boleh dimakan untuk semua lapisan agama dan masyarakat. Akhir sekali bagi kami, keseluruhan bagi perkhidmatan yang diberikan adalah begitu penting untuk memastikan pelanggan akan tetap bersama kita. Jika Hotel Sri Malaysia Pulau Pinang tidak menitik beratkan segala aspek yang telah disebut di atas ini, maka mereka akan menghadapi kesukaran pada masa akan datang.